Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang to my channel. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya doakan agar kawan-kawan semua sihat dan bahagia hendaknya. Saya juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semua berada di bawah rahmat dan perlindungan-Nya. Amin, 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 amin. Ya Rabbil Alamin. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada kawan-kawan kerana sudi singgah untuk bersama saya di sini. Bagi saya, ini satu penghormatan yang besar. Channel ini akan membicarakan soal kehidupan melalui segmen sketsa kehidupan, seni budaya, fikrah Muslim, ewa semasa, my inside story, short film dan telemovie. InsyaAllah, kawan-kawan akan dapat menimba sedikit ilmu pengetahuan mengenai kehidupan. Ilmu mengenai kehidupan tidak pernah diajar di mana-mana universiti sekalipun. Kita hanya dapat menimba ilmu dan pengetahuan melalui perjalanan hidup yang kita lalui. Ingat, kita semua pasti akan melalui pengalaman hitam dan putih kehidupan. Tidak kira siapa, kita pasti tidak mampu menghindarinya. Oleh itu, kita perlukan ilmu untuk berhadapan dengan semua itu. Kali ini, segmen seni dan budaya. Saya akan menyambung pemberian tutorial penulisan bab pelik tapi benar. Bab ini akan menceritakan bagaimana saya memasuki dunia penulisan. Ini agak mudah. Semuanya berpunca daripada tabiat membaca yang saya pupuk sejak kecil. Justru itu, teruskan pembacaan. Baca dan terus membaca. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu opening video. Jom kita. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kawan-kawan masih setia bersama saya di sini. Harus diingat, pertemuan kita di sini bukan saja-saja, tetapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi. Sudah pasti ada hikmahnya yang kita tidak tahu untuk kita di masa depan. Kata ini saya ambil untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudah singgah di sini untuk bersama-sama saya. Saya mohon agar jangan tinggalkan saya sendirian di sini. Kawan-kawan, akan terus bersama-sama saya di sini hingga akhir. Dan seterusnya mensubscribe channel ini sebagai tanda sokongan. Bagi yang belum dan bagi yang sudah subscribe, saya harap terus mengikuti video yang telah diupload. Sehingga video ini saya telah mengupload naik ke YouTube sebanyak 196 video. Bagi kawan-kawan yang sudah singgah di sini dan mensubscribe channel ini, saya berdoa agar kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Sekiranya kawan-kawan ingin mengikuti video lain dari channel saya ini, maka pergilah ke wall YouTube dan type nama saya, Al-Zaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube. Pilihlah mana yang berkenan di hati.
Jika kawan-kawan ingin melihat semua video yang telah saya upload di sini, kawan-kawan klik atas nama saya di mana-mana video saya. Pihak YouTube akan membawa kawan-kawan ke page YouTube saya. Di sana kawan-kawan boleh tengok semua video yang telah saya upload. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Kali ini kita terus ke program tutorial penulisan dengan perkisahan bagaimana saya memasuki dunia penulisan. Suatu keadaan pelik tapi benar. Kawan-kawan juga boleh mampu mewujudkan keadaan ini. Yang paling penting, terus membaca. Okey, jom kita ikuti. Lanjutan dari bab bacalah. Dan secara tidak sedar, tabiat membaca saya telah membawa saya ke dunia penulisan. Cuba bayangkan, saya sudah terlibat dalam dunia penulisan lebih 3 dekad. Tapi masa zaman persekolahan, saya tidak pernah semasa persekolahan saya tidak ada sepatah tulisan saya yang menghiasi majalah sekolah, baik sekolah rendah maupun sekolah menengah. Bukan tak ingat dan bukan tidak teringin, tapi masa zaman persekolahan saya adalah manusia yang mengalami tekanan hidup dan merasa rendah diri. Ketika saya bersekolah, kehidupan saya amat susah, terutama apabila arwah ayah saya dimain dan ditipu oleh abang iparnya, belah makcik, isteri nombor 2 ayah, dan terpaksa menjual kebun getah yang arwah mak saya menoreh untuk menyara kehidupan kami. Selepas itu, kehidupan saya dan mak agak susah. Arwah ayah saya berkahwin 4, tapi dalam satu masa dia ada 2 isteri, dan emak saya adalah isteri pertama, terbiar tanpa mendapat perhatian dan pembiayaan dari ayah. Oleh kerana tidak mendapat perhatian dari ayah, jarak usia antara saya dengan abang cik saya agak jauh. Jarak antara abang cik saya dengan abang cik saya juga jauh. Hanya jarak usia abang cik dengan kakak, iaitu anak sulung, agak rapat. Jadi abang cik telah membantu menyara kehidupan emak, abang cik dan saya. Abang cik berkahwin setelah abang cik saya mula bekerja. Kemudian tugas membantu menjara keluarga diteruskan oleh abang cik. Dan abang cik saya berkahwin setelah saya mula bekerja. Oleh kerana saya tidak punya adik, maka saya berazam untuk menjaga mak saya hingga akhir hayatnya. Malah saya menyimpan azam tidak akan berkahwin sekiranya tidak bertemu dengan calon yang saya rasa mampu tinggal dan menjaga mak saya. Alhamdulillah, Allah telah mempertemukan saya dengan isteri saya, Nolia, dan berjaya merealisasikan hasrat saya itu di usia agak muda. Tapi saya hanya berkahwin ketika usia saya 25 tahun. Saya amat bersyukur.
Oleh kerana itu, di zaman persekolahan, hidup saya amat susah. Yuran persekolahan, terutama di sekolah menengah, sering tertunggak. Akibatnya apabila guru kelas meminta yuran esoknya, maka saya pasti tidak pergi sekolah 2-3 hari. Saya segan, malu dan takut. Hendak minta pun, saya tahu mak saya tidak ada duit. Oleh kerana itu, perasaan rendah diri saya amat kuat. Malah sehingga kini perasaan itu tetap bersarang di hati saya, di hati, jiwa dan perasaan saya. Disebabkan itu jugalah saya tidak pernah cuba menulis di majalah sekolah. Pelik, saya tidak pernah menulis di majalah sekolah, tapi kini saya mampu menulis dalam berbagai guruan lebih 3 dekad. Selepas habis sekolah, saya bekerja dan apabila dapat gaji, ada saja buku dan majalah yang saya beli. Dan hari Minggu boleh kata banyak akhbar mingguan yang saya beli, baca dan terus membaca. Saya aktif dalam persatuan belia dan gila main bola. Saya masih ingat ada perlawanan persahabatan, kami sewa jersey dari pasukan Courtside kerana kami tidak mempunyai jersey waktu itu. Akhirnya kami beli sehelai jersey, kami bawa seluruh kampung ke Tuk Burma untuk beli jersey. Kami juga menyertai Liga Bola Sepak Batu kerana waktu itu Liga Bola Sepak Bukit Mentajam masih belum ada. Malah persatuan belia kami ada menganjurkan Liga Bola Sepak Piala Adun macam ibu. Saya juga pernah bermain untuk daerah Beramprai Tengah dan pasukan saya dikelolakan oleh M. Baskeren. Kalau tak silap, adik kepada M. Kupan, bekas jurulatih pasukan kebangsaan. Kegilaan saya bermain bola sepak mati pada tahun 1985. Ketika saya berusia 25 tahun, saya mengalami kecederaan lutut kiri. Pada bulan Ogos 1985, saya berkahwin dan kemudiannya pada tahun 1986, saya dibuang kerja akibat penyelesaian ekonomi. Saya tidak bekerja, saya tidak main bola. Ketika itu saya membeli sebuah mesin type buruk. Pada mulanya, pemilik mesin type itu tidak mahu jual kerana rosak. Saya memberitahunya, saya cuba perbaiki dulu. Jika boleh guna, saya beli. Saya minta arwah Long Seman saya untuk membaikinya. Arwah Long Seman saya memang seorang pomen kereta dan dia memang pomen yang hebat. Bukan saja kereta, motor, barang elektrik boleh dibaikinya. Senapang pun boleh suri. Dan saya bawa mesin type buruk pun dia mampu buat. Setelah dibaiki, saya jumpa tuan punya mesin type itu. Dia menjual kepada saya mesin type itu dengan harga RM15. Sayang, mesin type yang banyak berjasa itu telah dijual oleh anak saya ketika saya leka menggunakan komputer. Jika tidak, saya dapat selitkan gambar dan artikel ini dalam artikel ini. Saya tidak kisah mesin type Olivetti dan mesin type elektrik. Saya amat sayang dan ada nilai dengan mesin type buruk bernilai RM15 itu. Oleh kerana saya sudah tak main bola dan saya tidak bekerja kerana waktu itu amat susah mendapatkan pekerjaan disebabkan ekonomi meleset. Banyak kilang yang ditutup dan kalau ada satu kekosongan, beratus orang yang hadir temu juga. Ketika itu saya banyak menghabiskan masa yang terluang dengan mesin type buruk yang baru saya beli. Saya guna masa itu untuk menulis pendapat saya di ruang dengan surat pembaca di akhbar mingguan watan. Pandangan saya ditulis di akhbar
Watan mendapat tempat, membuatkan saya jarang menulis. Tiba-tiba saya mendapat tahu pejabat belia daerah Seberang Perai Tengah akan mengadakan kursus penulisan kreatif 7 minggu. Saya mendaftar diri. Kursus itu dikelolakan oleh Persatuan Penulis Pulau Pinang, YPNP, di bawah kepimpinan Cikgu Ahmad Abdul Hamid ketika itu, dan tenaga pengajarnya mendiang Dr. Darwis Harahat, seorang tutor bahasa di USM. Minggu pertama saya hadir, saya yakin saya mampu menulis. Berbekalkan teknik dan tata cara menulis cerpen yang saya baca dari buku Dr. Darwis Harahat, Asas Cerita Rekaan dan Seni Lakon, saya mula menulis cerpen pertama yang berjudul Mencari Cinta. Setelah siap, saya mencari syarikat akhbar untuk saya hantar, dan ketika itu terdapat akhbar tablet baru di pasaran, Mingguan Pos Kota. Saya cuba hantar ke situ. Sebagai penulis baru, saya tak berani untuk menghantar ke akhbar arus perdana. Alhamdulillah, cerpen pertama saya disiar 3 atau 4 minggu kemudian. Betapa gembiranya hati saya. Saya memberitahu Dr. Darwis Harahat. Dia juga gembira dan mengatakan saya hebat. Namun saya tahu masih terdapat banyak kelemahan yang perlu dibaiki. Tapi ketika itu, saya tak tahu untuk mengajukan soalan kepada Dr. Darwis. Editor sastra Mingguan Pos Kota di ruangan komennya juga memberikan komen yang positif. Cuma editor Mingguan Pos Kota menulis hanya bab bercinta, tak nampak macam bercinta. Saya akui kelemahan itu kerana saya memang tidak pernah bercinta. Jadi saya hanya menulis kulit saja. Saya gagal masuk ke dalam untuk mendapatkan roh cinta. Sejak itu saya sudah tidak berani menulis cerpen bab cinta. Oleh kerana itu, saya tidak berani membuang masa yang berharga untuk menulis novel. Bagi saya, novel yang laris di pasaran ada kaitan dengan cinta. Saya tidak berpuas hati dengan cerpen saya. Lalu saya siapkan sebuah cerpen lain yang saya beri nama Nenek Utih. Saya photostat salinan cerpen pertama saya. Saya cari orang kampung saya yang memang kenal dengan Ustaz Azizi Haji Abdullah. Saya minta dia kenalkan saya dengan Ustaz Azizi. Kebetulan Ustaz Azizi tinggal di Taman Bersatu, Kulin, tak jauh dari kampung saya di Macan Bubur. Apabila saya sampai ke rumah Ustaz Azizi Haji Abdullah, terpampang depan rumahnya tertulis, Rumah Tok Ya. Tok Ya adalah watak utama atau orang sastra panggil protagonis dalam novelnya Seorang Tua di Kaki Bukit. Lalu saya minta izin untuk memanggil Ustaz Azizi dengan panggilan Tok Ya. Saya menerangkan tujuan saya dan memberikan Tok Ya salinan cerpen yang tersiar dan cerpen baru, Nenek Utih. Minta Tok Ya bantu saya. Tok Ya minta saya datang 3 hari kemudian. Apabila saya datang dan ambil cerpen saya lihat Tok Ya conteng dengan komennya dengan pen merah. Begitu banyak. Dan saya dapat apa yang saya cari untuk menghasilkan cerpen yang baik. Malangnya, cerpen Nenek Utih itu gagal saya tulis semula. Namun saya amat berterima kasih, dan sejak itu saya mula menjalin persahabatan baik dengan Tok Ya. Dan Tok Ya banyak memberi bimbingan kepada saya. Malah Tok Ya perturunkan ilmu bagaimana dia menggarap satu-satu
cerita dan bagaimana Tok Ia sering menang dalam sayembara penulisan. Semuanya saya dapat dari Tok Ia. Cuma ada benda yang belum dapat saya aplikasikan ketika berkarya. Itu kelemahan saya. Kemudian saya mendapatkan kembali Dr. Darwis Harahat dan mempersoalkan kenyataannya yang saya bagus. Dan sedangkan Ustaz Azizi komen tinggi langgang. Dr. Darwis Harahat tersenyum dan kata, bagus sangat kalau dibandingkan dengan peserta lain dan terlalu bagus. Baru seminggu hadir khusus balik hasilkan cerpen dan tersiar. Bukan senang katanya, walaupun akhbar kecil. Bukan senang penulis baru hendak mendapat tempat. Baru saya faham maksud Dr. Darwis Harahat. Saya tamat kursus dan Persatuan Penulis PNP menganjurkan saya marah menulis cerpen sepenuh bulan bahasa dan budaya. Saya menyertai pertandingan itu dan saya tidak menaruh sebarang harapan kerana saya penulis baru dan pertandingan itu di peringkat negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah, saya mendapat tempat keempat. Pertama, kalau tak silap saya, Mustafa Yusof, orang Terengganu, sedang belajar seni kreatif di USM. Saya tak ingat tempat kedua dan tempat ketiga Ahmad J. Husin. Juga seorang penulis yang ada nama seperti Mustafa Yusof dan yang lain-lain saya tak ingat. Walaupun saya hanya penulis kecil, namun Alhamdulillah menulis rencana politik dalam akhbar tabloid dan sekarang disebut akhbar nyamuk, namun saya telah diberikan kesempatan oleh Allah mengenalinya, mendekati, malah terus bekerja membantu orang politik, utama di negeri kelahiran saya. Yang pelik tapi benar. Suatu ketika saya menulis rencana politik di akhbar mingguan kota milik Pak Harun Hassan. Ketika itu krisis UMNO hingga tertubuhnya semangat 46 pimpinan Tengku Ghazali Hamzah. Saya menulis satu surat terbuka untuk Tengku Abdul Rahman yang bertikaikan tindakan Tengku menyokong semangat 46. Saya langsung tidak menduga tulisan saya mendapat perhatian penyokong Tengku Abdul Rahman. Kami berpolemik di akhbar tersebut. Tiba-tiba sahabat saya berkata kepada saya, "Hang tak takutkah kalau Tengku ambil tindakan mahkamah kepada hang?" Penerbit mengambil peguam membela tindakan mereka menyiarkan rencana itu. Siapa yang akan membela hang? Hang nak cari peguam mana? Siapa yang akan membela hang nanti? Saya tersentak. Walaupun hakikatnya saya menulis fakta, bukan auta. Saya mengkabarkan kebimbangan saya kepada Ketua Pemuda UMNO Bukit Mentajam ketika itu Cik Ismail Sudin yang memang kebetulan akrab dengan saya. Bukan tujuan saya meminta simpati, sekadar menyuarakan keresahan hati saya dan tidak mengharapkan apa-apa. Suatu hari menjelang pilihan raya 1990, dalam satu ceramah politik untuk pemuda UMNO Bukit Mentajam di Cerok Tok Kun, Dr. Ibrahim Saad telah berucap. Dalam ucapannya beliau berkata, kalau mempertahankan parti, buatlah apa saja, koyak poster dan sebagainya, hatta menulis kalau kena saman, beliau akan ada di belakang. Saya terkejut. Dr. Ibrahim Saad kaitkan dengan menulis. Tidak ada sesiapa yang menulis kecuali saya. Adakah ucapan itu ditujukan kepada saya? Ketika itu, sehingga program tamat, minda saya bermain-main dengan berbagai persoalan. Tiba-tiba, masa majlis makan, seorang kawan saya berbisik dengan Dr. Ibrahim ini menemui saya.
Lalu saya ke depan mendapatkan Cikgu Ismail Sudin dan Dr. Ibrahim Saad dan bersalaman. Beliau bertanya, adakah benar saya yang berpolemik di akhbar itu? Saya menjawab, ya. Dan beliau terus memberitahu saya, jika perlukan maklumat, boleh jumpa beliau di mana-mana saja. Sejak itulah perhubungan saya baik dengan rapat dengan Dr. Ibrahim Saad, sehingga saya sering menemui beliau di pejabat exco, berbual dan berbincang. Malah hari pertama Dr. Ibrahim masuk pejabat timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, saya sempat bersamanya dan mengucapkan tahniah. Beliau bukan saja memberi galakan dan dorongan, malah memberikan modal permulaan untuk menerbitkan Buletin UMNO Bukit Tajam, Buletin UMNO Negeri Pulau Pinang, malah menerbitkan risalah pilihan raya. Sejak itu saya semakin berani menulis. Inilah fakta benar, tapi pelik. Seorang pemuda kampung biasa dapat berkawan dan berbincang dengan orang berjawatan tinggi. Hakikatnya, inilah kelebihan seorang penulis. Alhamdulillah, kita sudah berada di bab 3. Saya harap kawan-kawan ikutinya dan terus buat apa yang disaran. Kita belajar sikit-sikit dan amalkan sebelum datang minggu yang akan datang dan sebelum saya ajar teknik penulisan. Kita berhenti setakat ini dulu. Saya amat berharap jika ada keinginan untuk menjadi penulis, mulai saat ini ikutilah apa yang disarankan, terutama pembacaan. Jadikan buku sebagai teman akrab. InsyaAllah, jika kawan-kawan ikuti dengan sabar, tutorial ini dapat membantu kawan-kawan mengejar impian kawan-kawan untuk menulis. Saya ingin ingatkan kawan-kawan, tidak ada jalan pintas. Kita mesti sabar dan teruskan rutin membaca. Dan jika sudah boleh menulis, buatlah setiap hari. Skill dan kemahiran menulis akan datang setelah berulang kali kita melakukannya. Sebelum kita menulis, kita perlu membina tapak terlebih dahulu. Tapak dalam bidang penulisan adalah pembacaan. Sekiranya kita tidak ada asas atau tapak, kita akan terputus idea dan kekeringan bahan. Walaupun pada hakikatnya bahan memang banyak di keliling kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.